Salam sejahtera, selamat datang ke channel Current Sphere. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Guan Eng balas kenyataan separuh benar Tun M. Kuala Lumpur. Pengurusi DAP Lim Guan Eng mendakwa Tun Dr. Mahathir Mohamad cuba untuk memecatnya sebanyak 3 kali di hadapan kabinet ketika beliau Menteri Keuangan dalam pentadbiran Kerajaan Pakatan Harapan PH pada 2018. Guan Eng yang juga bekas setiausaha agung DAP mendakwa Dr. Mahathir bertindak demikian disebabkan keazaman beliau untuk melaksanakan langkah-langkah yang dijanjikan dalam manifesto pilihan raya PH 2018. Kenyataan itu dimuat naik bekas Ketua Menteri Pulau Pinang berkenaan sebagai maklum galas terhadap buku bertajuk Shattered Hopes ditulis Roman Bose yang mengupas peristiwa politik Malaysia pasca 2018. Buku Shattered Hopes karangan Roman Bose tentang politik tanah air pasca 2018 mendedahkan sudut pandangan Tun Dr. Mahathir Mohamad, katanya mengkritik pandangan Dr. Mahathir dalam buku itu yang disifatkannya kenyataan separuh benar dan palsu. Selain mendakwa Dr. Mahathir secara terbuka mengugut untuk memecatnya sebanyak 3 kali semasa mensurat kabinet, katanya, bekas Perdana Menteri itu juga secara terbuka marah dengan desakan berterusannya untuk mengurangkan tol Lebuh Raya Utara Selatan Plus sebanyak 18%. Beliau juga menentang tindakan saya bagi melaksanakan tender terbuka untuk perolehan kerajaan dan memberi peruntukan pembangunan kepada ahli-ahli parlimen kerajaan, tulisnya. Menyifatkan bekas ahli parlimen Langkawi itu menggunakan ingatan selektif untuk memaparkan dirinya dengan cara yang menguntungkan, katanya, mudah untuk mengaitkan apa yang dilakukan Dr. Mahathir dengan faktor usia. Bagaimanapun, Guan Eng berkata beliau melihat tindakan Perdana Menteri paling lama mengetuai pentadbiran negara itu adalah disebabkan cita-cita dan azam tinggi serta motivasi politik membalas dendam. Ia memaksa saya menulis dan memperbetulkan kenyataan tersebut, katanya menambah selaku Menteri Keuangan ketika Dr. Mahathir menjadi Perdana Menteri kali kedua, beliau berada di sebelah pemimpin veteran itu dengan hasrat melaksanakan manifesto PRU 2018 oleh PH. Malang sekali apabila beliau mula menghina tekad dan janji manifesto tersebut secara terbuka dan kemudiannya terang-terangan mengingkari hampir setiap janji pilihan raya utama yang dibuat oleh PH. Bermula dengan kenyataan bahwa manifesto pilihan raya PH bukanlah kitab suci kepada menentang janji-janji utama secara terbuka seperti pengurangan tol Lebuh Raya pentadbiran PH pada 2018 lantas menjelma menjadi medan pertempuran sengit setiap hari, katanya. Pertembungan adalah jelas di antara mereka yang ingin melaksanakan janji pilihan raya dengan kumpulan yang didakwanya diketuai timbalan Presiden PKR ketika itu dan bekas Menteri Hal Ehwal Ekonomi Datuk Seri Mohamed Azmin Ali. Tidak heranlah populariti PH jatuh merundum apabila beliau beria-ia menentang sekutu sendiri sama seperti serangan terhadap lawan politiknya, katanya lagi. Bekas Menteri Keuangan itu berkata, walaupun mendapat tentangan Dr. Mahathir, beliau berjaya melobi majoriti anggota kabinet untuk bersetuju dengan cadangan-cadangan dikemukakannya yang didakwa menyebabkan bekas Perdana Menteri itu kecewa. Beliau juga terkejut dengan penentangan saya terhadap hasrat beliau bagi mengharamkan UMNO sebagai parti politik. Biarpun kita menentang UMNO ketika itu, saya berpandangan hal ini adalah jelas bertentangan dengan hak asasi, yaitu kebebasan untuk berpersatuan. UMNO tidak pernah mengharamkan DAP atau PKR semasa kita menjadi pembangkang, dan saya berpandangan pengharaman tersebut bakal menyebabkan kita dilihat jauh lebih teruk daripada UMNO sekiranya dilaksanakan oleh beliau, katanya.
Lim Guan Eng, beliau mendedahkan isu itu kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim dan mereka berjaya memaksa Dr. Mahathir untuk melupakan hasrat dan idea mengharamkan UMNO. Selain itu, Dr. Mahathir juga sangat marah dengan peranan dimainkan oleh ahli Parlimen DAP Damansara ketika itu, Tony Phua, selaku setiausaha politik saya. Berkali-kali beliau memberikan bayangan untuk saya memecat Tony Phua. Saya enggan tunduk kepada desakan tersebut dan menjelaskan bahwa saya juga akan meletakkan jawatan sekira Dr. Mahathir memaksa pemecatan Tony Phua, katanya. Gendang gendut, tali kecapi, kenyang perut suka hati. 2-3 kucing berlari, dah berumur sedarlah diri. Dr. Mahathir Mohamad menafikan terlibat dalam rasuah dan mendakwa beliau memperoleh wang daripada gaji semasa karier politiknya. Sebagian besar kini sudah tiada, kata bekas Perdana Menteri itu dalam temu bual eksklusif dengan Al Jazeera baru-baru ini. Beliau juga mengecam Perdana Menteri Anwar Ibrahim berhubung kenyataan yang membayangkan beliau menggunakan masanya di pejabat untuk memperkayakan dirinya dan keluarganya. Saya tidak nampak wang ini dan tidak tahu di mana ia berada. Jika saya mengambil wang itu, beritahu mahkamah bagaimana Anwar membuat kesimpulan bahwa saya telah mengambil wang itu, kata Dr. Mahathir, 98, yang meneruskan saman fitnah RM 150 juta terhadap Anwar. Dalam saman itu, Dr. Mahathir mendakwa Anwar memfitnahnya dengan menuduhnya sebagai rasis dan memperkayakan dirinya serta ahli keluarganya sepanjang tempo 22 tahun menjadi Perdana Menteri. Saya sanggup pergi ke Switzerland bersama Anwar untuk mencari bank di mana saya boleh menyimpan uang ini. Jika kita dapat mencari bank seperti itu, saya akan mengeluarkan 100% uang itu dan memberikannya kepada orang Melayu, kata Dr. Mahathir yang memimpin Malaysia dari 1981 hingga 2003 dan sekali lagi dari 2018 hingga 2020. Dr. Mahathir berkata beliau memperoleh gaji bulanan RM8.000 ketika pertama kali menjadi Perdana Menteri, meningkat kepada RM20.000 ketika beliau berundur pada 2020. Katanya, dia turut dibekalkan faedah termasuk rumah dan kereta yang membantunya menghabiskan sedikit masa di pejabat. Mereka membayar bil elektrik, air saya, dan kerajaan membantu saya pengangkutan, kereta, dan pemandu. Saya tidak perlu membayar apa-apa, kata Dr. Mahathir. Dr. Mahathir juga menuduh Anwar menyasarkan dua anak sulungnya, Mirzan dan Mokzani Mahathir. Tambahnya, beliau tidak mendapat manfaat daripada aktiviti perniagaan anak-anaknya. Mereka tidak memberi saya wang daripada perniagaan mereka. Mokzani hanya berjaya dalam perniagaan selepas saya berundur, dan semasa saya menjadi Perdana Menteri, beliau tidak terkenal sebagai ahli perniagaan yang berjaya. Dia bekerja dengan syarikat petroleum kerana dia dilatih dalam bidang itu, katanya. Dr. Mahathir berkata beliau membelanjakan sebagian besar wangnya selepas bersara dalam usaha untuk menyingkirkan Perdana Menteri ketika itu, Najib Razak, daripada kuasa ketika skandal kewangan 1MDB berbilion dolar berlaku. Mengenai Najib,
yang coba menjalani baki hukuman penjara 6 tahun di bawah tahanan rumah selepas disabitkan kesalahan atas peranannya dalam skandal 1MDB, Mahathir berkata bekas Perdana Menteri itu tidak sepatutnya menerima layanan istimewa. Tinggal di rumah bermaknanya Anda bebas. Anda tidak keluar dari rumah Anda, tetapi Anda bebas. Apabila Anda mencuri berbilion-bilion dan Anda dilayan dengan sangat baik, ia adalah contoh buruk untuk pemimpin masa depan, tambah Mahathir. Sekian saja berita. Buah Mengkudu, Buah Selasi. Thank you, terima kasih. Tun M sanggup bawa balik duit jika Anwar beri bukti. Kuala Lumpur. Tun Dr. Mahathir Mohamad sanggup membawa balik kesemua duit yang dikatakan miliknya dan mendermakannya kepada orang miskin. Bekas Perdana Menteri itu secara sinikal berkata, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim kena beritahu di mana duit itu berada. Anwar mendakwa saya telah curi berbilion duit kerajaan semasa saya jadi Perdana Menteri. Saya hairan kerana saya tidak pernah tengok duit ini dan tidak tahu di mana duit ini ada. Yang tahu ialah Anwar, kerana dia yang mendakwa saya miliki duit berbilion ini. Kata Anwar, orang yang mencuri duit berbilion hendaklah bawa balik duit ini dan bantu orang Melayu yang miskin, katanya dalam kenyataan. Menurut Dr. Mahathir, ia mungkin ada di Bank Switzerland dan beliau sanggup bersama Anwar pergi ke bank di negara berkenaan dan minta bank tunjuk akaun seperti Datuk Seri Najib Razak ada akaun dalam Ambank. Jika ada akaun, saya akan keluar semua duit dan bawa balik ke Malaysia. 100% dari duit ini jika ada akan diberi kepada orang Melayu. Tetapi jika tidak ada akaun saya di bank atau di mana-mana, sanggupkah Anwar menjawab dalam mahkamah akan asas dakwaan bahawa saya memiliki berbilion ringgit wang kerajaan yang saya curi? Jika tidak sanggup berhenti dari membuat tuduhan yang tidak berasas, saya sudah dakwa jika Anwar tuduh juga saya curi duit, saya akan dapat keputusan mahkamah supaya Anwar membayar 150 juta ringgit Malaysia kepada saya, ujarnya. On MDB, Najib menyimpan jutaan yang didakwa diterimanya dari Raja Saudi selepas PRU13 sebagai rancangan kecemasan. Kuala Lumpur, bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Razak menyimpan jutaan dana yang didakwa diterima daripada seorang Raja Arab Saudi sebagai rancangan kontingensi selepas pilihan raya umum ke-13 pada tahun 2013. Mahkamah Tinggi diberitahu hari ini. Pegawai Kanan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia, SPRM, Nur Aida Arifin berkata, Najib memberitahunya mengenai perkara ini semasa siasatan terhadap dakwaan penyelewengan berbilion ringgit daripada dana One Malaysia Development BHD, 1MDB. Nur Aida, yang merupakan pegawai penyiasat kes itu, berkata Najib memaklumkan kepadanya bahawa dana tersebut disimpan untuk keadaan luar biasa, seperti insiden pada 16 September 2008, di mana calon-calon Barisan Nasional, BN, terdedah kepada lompat parti kerana pihak pembangkang berusaha membeli kesetiaan mereka.
Najib berkata, walaupun dia tidak bersetuju dengan amalan itu, dia merasakan perlu bersedia dari segi kewangan kerana bimbang pihak pembangkang mungkin mencuba lagi. Namun dia merasakan perlu dan memutuskan untuk memulangkan dana itu kepada entiti yang dilantik oleh kerajaan Saudi, Tanori Finance Corp. Selepas tiada pergerakan sedemikian berlaku, katanya. Nur Aida berkata demikian ketika memberi keterangan dalam perbicaraan rasuah Najib atas tuduhan menyalahgunakan berbilion ringgit dana 1MDB di hadapan Hakim Datuk Colin Lawrence Sequerah hari ini. Beliau berkata Najib memilih untuk memulangkan dana itu kerana ia tidak lagi diperlukan untuk perbelanjaan pilihan raya atau sebarang perbelanjaan kontingensi seperti yang disebutkan sebelum ini. Dia bimbang bahawa menyimpan jumlah yang besar dalam akaunnya boleh mengundang pelbagai persepsi jika ia bocor. Dia mendakwa tidak mengetahui siapa pemilik sebenar atau pemilik benefisiari Tanore dan menganggap ia dimiliki oleh kerajaan Arab Saudi dan wakil-wakilnya, katanya. Najib, 70, berhadapan dengan 4 pertuduhan menggunakan kedudukannya untuk mendapatkan rasuah berjumlah 2.3 bilion ringgit Malaysia daripada dana 1MDB dan 21 pertuduhan pengubahan wang haram yang melibatkan jumlah yang sama. Perbicaraan di hadapan Hakim Datuk Colin Lawrence Sequerah bersambung.